Okey, untuk pair gold, Zoron USD, untuk fokus pada minggu hadapan 20 hingga 24 April. Kita cuba lihat untuk time frame H4 dulu. Apa formation ataupun setup yang ada untuk time frame H4 yang kita boleh gunakan untuk strategi kita, untuk trading plan pada minggu hadapan. Untuk gold, apa yang saya dapat lihat di sini ada beberapa candlestick dominant yang terbaru, dan dilihat seller masih lagi kuat berbanding buyer. Saya akan cuba marking beberapa dominan yang ada dekat sini yang kita boleh gunakan. Formasi candlestick dominan yang kita boleh gunakan untuk minggu hadapan. Di sini kita dapat lihat ada satu setup, formation setup dominant breakout sell, di mana menunjukkan arah sell masih lagi kuat. Arah sell masih lagi kuat, dan apa yang saya dapat analisa awal, kita akan sell, masih lagi sell untuk minggu hadapan. Walau bagaimanapun kita dapat lihat di sini, ada satu zone dominan yang setup buy yang sebelum, dan setup buy di sini masih lagi valid, tetapi dia tidak sekuat setup dominan yang baru. Jadi kita akan gunakan setup sell yang ini. Kemungkinan akan berlaku reverse di sini. Ada juga kemungkinan, tetapi dia mesti buat dominant breakout buy sekurang-kurangnya di time frame M15 ataupun time frame H1. Tapi saya lebih prefer untuk time frame H1. Jika berlaku setup dominant buy pada time frame H1, kemungkinan akan reverse. Akan buat reverse dan retest ke atas dalam zone dominan yang ini. Tetapi untuk perubahan arah, untuk berlaku kenaikan semula, kita perlukan setup ataupun formation setup dominant breakout buy untuk buat kenaikan semula, ataupun kemungkinan akan berlaku perubahan arah. Tetapi di sini saya dapat lihat sell masih lagi kuat, dan kemungkinan pada time frame M15 pada minggu hadapan, sekiranya masih lagi berlaku setup dominant sell, belum ada setup dominant buy pada time frame M15 ataupun H1, dia akan terus buat penurunan, akan terus lagi penurunan ke bawah. Dekat sini kita dapat lihat pada setup minggu lepas yang mana masih lagi valid. Berlaku satu setup dominan di mana high adalah pada harga 1777. Kat sini pada harga 1727.4. Dan pada high, pada low pula adalah pada harga 1706.6. Jadi untuk minggu hadapan, gold saya masih lagi predict untuk sell. Masih lagi kuat untuk sell, dan setup di sini jika berlaku penurunan di mana berjaya mematikan setup dominant buy yang sebelum dekat sini, jika dia berlaku breakout sell ke bawah, itu pada low candlestick dominant pada harga 1670.3, kemungkinan akan teruskan lagi penurunan, gerakan ke bawah. Jika breakout seperti ini, maka seller semakin menguat. Seller akan semakin menguat, dan kita dapat lihat di sini belum ada satu pun tanda kekuatan buyer cuba menguat. Tidak ada satu tanda buyer cuba menguat. Jadi untuk minggu hadapan, berdasarkan setup yang ada, sell masih lagi valid, dan kita cuba lihat sekejap untuk time frame daily. Kita lihat apa kata pada time frame daily.
Okey, pada time frame daily masih lagi kuat buy. Okey. Kekuatan buyer masih lagi kuat untuk time frame daily. Belum ada tanda ataupun formation setup dominant sell yang berlaku. Okey, cuba kita dapat lihat di sini open pada minggu hadapan. Okey, akan berlaku setup salah satu price action yang kuat, iaitu CS volume sell. Okey, CS volume sell dekat sini, ini adalah salah satu tanda yang kuat untuk sell selain daripada setup dominant. Okey, dan key dia masih lagi di time frame H4, masih lagi time frame H4. Okey, selagi pada time frame H4 belum ada setup dominant breakout buy, tidak akan berlaku sebarang kenaikan. Jika berlaku kenaikan, itu adalah hanya retest sahaja, hanya reverse dan retest sahaja. Tetapi untuk arah, tidak akan berlaku arah yang baru pada time frame H4, itu arah buy, sekiranya tidak berlaku setup dominant buy. Okey. Dan jika sentiasa pada time frame H4 sentiasa membuat setup dominant sell, okey, secara terus menerus di time frame H1 dan juga H4, maka dia boleh buat lagi penurunan sehingga ke harga 1638 ataupun pada 1569. Okey. Jadi key kita masih lagi pada time frame H4. Okey, H4 masih lagi kekuatan sell. Okey. Baik. Jadi apa yang saya dapat rumuskan untuk minggu hadapan, okey, sell masih lagi valid bagi pair gold. Okey. Ada kemungkinan untuk alternatif senario, ada kemungkinan akan berlaku buy. Okey. Okey. Kenaikan ataupun arah yang baru untuk buy hanya valid jika berlaku dominant buy yang baru. Okey, berlaku setup formation, setup dominant breakout buy, kemudian baru ada kekuatan buyer. Okey, baru ada kekuatan buyer. Selagi tidak ada dominant breakout buy, tidak akan buat kenaikan. Jika berlaku kenaikan tanpa setup dominant buy, kemungkinan itu hanya setup untuk pergerakan untuk reverse dan retest sahaja. Okey. Contoh, jika berlaku kekuatan buy ataupun buyer cuba menguat, okey, hanya jika berlaku formation dominant kemudian breakout buy, baru ada kekuatan untuk buyer ataupun buyer cuba menguat. Okey, dan setup ini valid. Okey, dan jika berlaku keadaan seperti ini, kita boleh hintai untuk setup buy, okey, sehinggalah setup buy ini dimatikan. Jika berlaku penurunan selepas berlaku setup buy, okay, setup dominant breakout buy, kemudian berlaku penurunan dan mematikan dominant buy, maka dia akan teruskan lagi penurunan. Price akan turun lagi ke bawah. Okey, untuk sambung perjalanan turun. Okey, jika tidak berlaku retest yang mematikan setup buy, maka buy yang ini masih lagi valid dan dia akan sampai pada, dia akan buat retest, okey, pada setup dominant sell yang sebelum. Okey, kemudian jika berlaku pada time frame H1 dan juga H4, okey, terutama pada time frame H1 kita dapat lihat dengan jelas pada time frame H1 terus menerus berlaku setup dominant buy, kemudian dia buat kenaikan dan mematikan setup dominant sell yang sebelum. Di sini baru akan berlaku kekuatan yang ataupun perjalanan yang jauh untuk buy, di mana jika berlaku setup seperti ini, berlaku setup dominant buy, kemudian berlaku kenaikan dan mematikan setup dominant sell, okey, kita akan dapat lihat gold akan follow semula arah pada time frame, arah ataupun trend pada time frame daily. Okey, jika berlaku keadaan seperti ini. Okey, jadi ini adalah alternatif senario. Jika berlaku keadaan seperti ini, jangan sekali-kali untuk sell. Okey.
jika sekiranya tidak ada setup untuk sell. Sebab jika berlaku keadaan seperti ini, sell sudah dimatikan. Buyer lebih kuat berbanding seller. Okey. Jadi untuk situasi semasa, okey, sell masih lagi valid, dan pada minggu hadapan kita boleh tunggu untuk setup re-entry. Okey, kita akan lihat pada time frame kecil, pada lower time frame M15 ataupun H1. Jika berlaku setup dominant buy, kemungkinan akan naik untuk retest setup dominant. Selagi tidak ada dominant buy, dia akan terus buat penurunan. Jadi kalau kita nak intai untuk setup re-entry, okay, intai pada setup time frame M15 ataupun H1. Tetapi sekurang-kurangnya untuk awal minggu hadapan, intai pada setup H1, okay, untuk cari setup re-entry sell. Okay, itu saja yang saya dapat rumuskan untuk gold. Okay, sell masih lagi valid. Okay, selagi setup sell ini tidak dimatikan, maka sell masih lagi valid. Okay, ataupun tidak ada dominant buy di bawah. Okay, pada zone di bawah sini tidak ada dominant breakout buy, maka sell masih lagi valid. Okay, itu saja untuk gold, dan anda boleh buat comparison dengan analisa anda. Semoga anda semua profit, insyaAllah. Okay, untuk minggu hadapan, stay at home and stay safe.